Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, selamat datang diucapkan kepada penceramah kita pada pagi ini, Adik Arif Irhan, dan semua peserta bengkel pada pagi ini. Saya tengok ada cikgu-cikgu dan ada pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian lah. Okay, sebelum kita teruskan kita punya bengkel EDD Junior pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah, kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, Adik Arif, okay? Dah ready? Okey, boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey ya, seperti biasa nanti di akhir slot ini, jika ini cikgu akan berikan link untuk isi je lah, cikgu dan pelajar-pelajar sekalian boleh isi lah. Okey, jika ada sebarang persoalan boleh tanyakan dalam ruangan chat ataupun klik saja button raise hand tu yang ada kat bawah Google Meet ni. Okey, tanpa melengahkan masa, saya bacakan sedikit biodata untuk presenter kita pada pagi ini. Okay, nama diberi Adik Muhammad Arif Irhan bin Idris. Okay, trainer IT dan pendidikan. Okay, bertugas di Selangor. Hobi beliau ialah berkongsi ilmu dan menyelesaikan masalah orang. Okay, itu saja biodata Arif Irhan. Okay, tanpa melengahkan masa. Okay, adik-adik, cikgu-cikgu sekalian dah bersedia ya? Okay, boleh kita mulakan? Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dengan segala hormatnya presenter kita pada pagi ini, Arif Irhan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Liana dan juga Cikgu Ben diberkati habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua peserta, adik-adik dan nampak ada cikgu-cikgu kat situ. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir ke kelas lah, kiranya perkongsian ilmu yang pertama pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan Google Keep. Okey, dan tajuk yang diberikan kepada saya pun sangat mencabar. Namanya panjang kan. Tapi sebelum kita mulakan, sebelum bermula, boleh tak nak tanya adik-adik, okey, peserta yang ada ni dah sedia ke belum? Tadi Cikgu Liana ada tanya. Tapi tak ada respon. Pagi-pagi ni janganlah rasa muram kan. Kita nak ceria-ceria happy. Dan pagi ni jangan risau, saya ada sediakan sedikit cenderhati lah kepada semua peserta adik-adik dan juga semua yang hadir, iaitu nota. Okey, dah ready dah bawa seorang ni. Boleh tak bagi raise hand good, bagi emoji. Kan sekarang ni kan ada emoji. Jadi boleh gunakan emoji yang Google Meet bagi kan. Jadi sebelum kita mulakan, bagi dulu sebagai tanda terima kasih lah kepada saya pagi ni. Walaupun tak nampak lah muka peserta adik-adik sekalian, tapi saya percaya dah faham, semua dah sediakan. Okey. Jadi sebelum tu ramainya bagi thumbs up. Dahsyatnya. Memang terbaik lah. Tak tahu saya nak cakap macam mana kan. Masing-masing dah tahu dah bagi lesen tu. Ingatkan nak ajar kan. Okey, terbaik. Okey, jadi pada pagi ni, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, kita nak belajar ni,
Boleh tak saya nak tahu dulu siapa yang dah pernah guna ataupun pernah dengar Google Keep, boleh tulis dekat chat nombor 1. Yang tak pernah guna, tak dengar langsung. Yang kerap guna, yang tak tahu tulis 2. Saya nak tengok dulu berapa orang yang dah guna ataupun yang belum guna atau yang belum dengar. Okey, ada yang tulis 1. Okey, Nurianti 2. Ho 2. Okey, Dennis 2. Okey, Hafiza. Nora, Emilia 1. Kebanyakannya ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Okey. Jadi, boleh dia terus tanya soalan ataupun kalau sesiapa ada apa-apa pertanyaan, boleh resen lah. Nanti Cikgu Liana tolong tengok-tengokkan tau. Kalau ada soalan yang saya terlepas pandang ya. Okey, jadi Boleh. alright. Okey, terima kasih Alright. Cikgu. Pagi ni kita nak ada agonizer yang semangat. Tak nak muram-muram kan, nak belajar sesuatu yang baru. Jadi saya nak bagi link dulu untuk adik-adik kopikan Abang Arif punya nota ni. Okey, sekejap ya. Lupa nak bagi awal tadi. Memang dah copy paste dah, lupa nak letak dekat chat kan. Okey, kebanyakannya ada yang dah pernah guna, ada yang tak tahu dan tak pernah kenal Google Keep sebelum ni. Jadi tak apa. Hari ni jom kita belajar sama-sama Okey, jadi saya ada letakkan satu link untuk peserta semua dapatkan nota dekat mylink.bkca. Jadi boleh klik pada link tersebut. Dan nanti ada satu kataan dia tulis nota e-didik junior. Okey, klik kat situ dan akan masuk pada paparan saya ni lah. Okey, sekejap bagi saya sharekan saya punya skrin dulu. Hari ni kita terus buat as-on nota tu sebagai panduan dia, tapi saya tak fokus penuhnya pada nota semua peserta adik-adik sekalian dan juga yang hadir. Okey, jadi boleh nampak tak saya punya skrin dan saya punya slide sekarang? Boleh komen? Nampak tak? Bagilah raise hand ke thumbs up kan. Kalau tak boleh komen tu, bagi je emoji tu, tak ada masalah. Okay, saya akan sesa mematikan sebab saya ada 2 skrin. Jadi tak ada masalah lah. Kalau kata tidur ke, terlelap tu, cepat-cepat bangun Okey, banyaknya semua dah nampak Okey, baik. Terima kasih di atas respon. Okey, jadi hari ni kita nak belajar pasal cool you can do in Google Keep. Panjangnya. Nama pengajar kita ni letak kan. Jadi sebenarnya kita nak belajar pasal asas berkaitan dengan Google Keep. Okey, jadi semua dah dapat nota. Okey, semua yang ada dengan kita ni dah boleh klik dah pada link yang saya bagi dekat chat tu. Boleh komen, boleh respon dekat situ. Okey, yang tak boleh tak apa, simpan dulu link tu ataupun nanti Cikgu Liana boleh blastkan link yang saya bagi tu, mylink./bkca nanti kalau ada apa-apa video latest saya akan update dekat MyLink tu lah tu adalah sumber rujukan untuk peserta dan saya lah. Okey, jadi saya akan mula dengan saya punya slide seterusnya. Okey, seperti yang diperkenalkan oleh Cikgu Liana tadi, saya adalah merupakan seorang trainer usahawan dan juga IT dan mula berkecimpung lah. Okey, mula-mula berminat dengan Google ni sejak daripada saya belajar di kolej lagi lah. Okey, hasil didikan daripada seorang pensyarah saya itu adalah seorang yang expert dalam IT. Dan daripada situlah, okey, adik-adik Abang Arif mula terinspirasi dan nanti boleh baca lah. Saya tak nak go through pada biodata panjang lebar ni kan. Masing-masing dah ada nota, boleh tengok dekat situ, boleh buat rujukan terus. Okey, nama saya boleh panggil Abang Arif ataupun lebih mesra panggil saya dengan gelaran Abang. Tapi gelaran yang betul dah dipadam sorok-sorok sikit-sikit kan. Jadi yang mana selesa boleh je bahasakan diri saya dengan Arif ataupun Abang ke dan nama-nama yang baik lah, tak ada masalah.
Jadi boleh baca antara list senarai-senarai untuk saya punya pelibatan tu. Saya boleh aktif untuk membuat sharing ini bermula daripada sejak awal PKP 2020 lepas lah, 2 tahun yang sebelum ni. Sampailah ke hari ni, Alhamdulillah, doakan semoga insya-Allah bolehlah kongsi dengan orang lain dan kepada peserta dan adik-adik pada pagi ni. Okey, sebelum tu nak tanya, suara Abang Arif ni boleh dengar dengan jelas atau tak? Boleh komen tak? Boleh respon. Dengar tak suara saya? Jelas ke tidak tu? Yang keluar masuk ni jangan risau. Hari ni kita akan bekalkan dengan rakaman recording, nanti boleh tengok semula. Yang tak faham boleh go to satu-satu lepas ni. Okey, ramai komen jelas. Okey, clear, cun, cantik. Jadi saya pergi kepada slide seterusnya. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Inti dan parti dia. Kenapa kena ada dua-dua resepi ni? Sebab dia akan lengkapkan satu ramuan yang istimewa. Jadi, hari ni kita nak belajar berkaitan, kita nak tengok dululah, nak kenal macam mana nota ni dia berfungsi dan dia ada beberapa kategori. Kita nak buat satu nota interaktif yang menarik. Nanti saya akan tunjukkan dalam beberapa kategori yang ada dalam nota ni secara hands-on. Okey, nota ni nanti boleh simpan ataupun make a copy untuk jadikan milik adik-adik sekalian. Okey, lepas tu kita boleh buat notification, boleh set notifikasi. Selain daripada Google Calendar, di mana yang semua sedia maklum, Kik pun boleh buat notifikasi dalam telefon ataupun laptop dan PC. Lepas tu kita nak buat mencipta penanda aras, kita nak buat tagging lah macam penanda buku. Dan kalau sempat kita akan tengok dalam interface telefon, tapi saya rasa mungkin saya tak akan tunjuk lah, saya akan review dulu. Kita akan tengok 4 poin ni sahaja untuk hari ini. Okey, sebelum pergi lebih jauh, nak tanya dululah kepada adik-adik sekalian dan semua peserta. Sekarang ni ada tak yang pakai laptop atau PC ataupun semua dekat phone dia? Boleh tak bagi tahu dekat chat sebelum Abang Arif dan saya pergi lebih jauh. Boleh tak respon pakai laptop ke atau phone? Sekarang ni nak hands-on ni pakai apa? Peranti apa? Device apa? Ada yang komen laptop. Ada yang pakai phone. Lagi. Tengok respon tu, okey. Pakai laptop, banyakkan ni ada yang 50-50 lah kan. Laptop ada, phone pun ada. Dua-dua, terima kasih Cikgu Amelia. Okey, Nurul Huda pakai phone, okey. Tapi hari ni saya akan tunjukkan untuk paparan laptop atau phone dulu Okey, jadi nanti nota ni boleh tengok. Kita pergi terus kepada hands-on semua ni dah ready belum nak masuk kepada kategori nota, nak kenal Google Keep ni apa? Dah sedia ke belum tu? Boleh respon dekat chat. Nak tengok berapa orang yang dah sedia ataupun bagi thumbs up kalau ada apa-apa nak tanya, terus je tanya dekat chat, jangan segan-segan malu dengan saya tau. Okey, ramai yang ada thumbs up tu, yang dah respon, komen-komen. Okey, terbaik. Terima kasih semua. Okey, harapnya fokus saya. Dah buka Google Keep. Wah, terus tak bagi tahu lagi cara tu. Dah terus open. Okey. Macam mana kita nak pergi kepada Google Keep? Okey, ada beberapa cara. Okay? Boleh tengok pada nota dan akan tunjuk pada hands-on ni juga. Cara yang selalu saya gunakan, yang selalu saya pakai kalau untuk Google Keep ni, saya akan masuk menggunakan button waffle 9 titik bertindih. Okey, mana waffle 9 titik tu? Okey, bila buka new tab, okey, bila adik-adik pergi pada new tab ni, okey, jadi Abang zoomkan sikit. Jadinya dia punya 9 titik waffle tu ada dekat sebelah kanan. Okey. Ni gambar profil kita. Sebelah dia tu ada 9 titik waffle ataupun lebih dikenali sebagai apps Google. Okey, klik kat situ.
Dan tadi dekat slide Abang Ali dah tunjuk, ni adalah ikon untuk Google Keep. Dia ada lambang mentol gitu ya. Dia punya ikon dia mentol kecil macam lampu tu kan. Comel dia mentol dia. Pergi dekat 9 titik petani waffle, lepas tu cari perkataan keep ataupun Google Keep. Macam saya beritahu tadi, background dia warna kuning, warna orange ke kuning macam tu. Dan dia ada tulis perkataan keep. Okey, klik kat situ. Okey, seelok-eloknya adik-adik ataupun peserta masuk guna akaun MOE lah. Okey, kalau tak ada akaun MOE ataupun yang lain-lain boleh masuk guna ADD lah ya. Okey, sekarang ni ADD pun dia ada problem sikit kan. Sebab storage penuh, tapi tak apa. Boleh masih lagi boleh menggunakan MOE itulah menggunakan storage yang besar. Okey, jadi dah boleh nampak ke belum saya punya paparan key? Okey, boleh respon tak dekat chat ataupun reaction. Dah nampak belum saya punya screen ni? Ada nampak tak saya punya nota yang ada warna-warni tu? Tu dia. Datang kau sekali. Banyak reaction tu. Okey, boleh boleh saya teruskan. Boleh saya mulakan apa yang kita nak belajar intipatinya. Nak masuk dah ni. Okey, boleh? Alright, jadi saya akan mulakan dulu dengan bahagian atas sebelah kanan. Okey, bahagian control panel. Bahagian panel sebelah kanan atas. Dia ada button gear ni. Dekat bahagian setting. Okey, dia ada beberapa pilihan tau. Okey, nampak macam kecil sangat kan? Sekejap Abang zoomkan dia supaya nampak lagi besar jelas pula tu. Sekejap Okey. Ni keluar apa? Keluar print ke apa pula ni? Salah tekan kan? Okey, sekejap Okey. Dah boleh nampak jelas kan dia punya button gear ni button setting gear ni. Okey. Klik kat situ. Okey, dia ada beberapa pilihan nombor 1 setting. Nombor 2 dark theme ni kita nak jadikan dia sebagai paparan gelap ataupun tak tegang macam sekarang ni lah nak tukar paparan. Boleh tak siapa-siapa yang buka mic tu offkan sekejap. Okey. Yang mana yang terlupa nak off mic tu, okey boleh off cepat. Nanti kan masuk pula dalam ni. Okey. Jadi setting ni dia ada banyak tau. Tapi yang Abang Ari nak fokuskan dekat sini cuma hanya paparan dark theme saja Okey, kalau setting ni dia akan keluar banyak pilihan lagi lah. Okey, kat sini kita boleh tengok dia ada bahagian nota dan juga list. Okey, list dan juga nota. Yang ni boleh setkan lah. Okey, default dia new item ni kena tick. Okey, nombor 2 pun kena tick. Nombor 3 dan 4 ni ada pilihan lah. Okey, display rich link preview ni maknanya kita nak tunjukkan link yang kita masukkan dalam nota. Dan juga yang dark theme ni pun ada dekat sini juga. Okey, reminder default ataupun notifikasi kita nak setkan pagi, petang atau malam pukul berapa yang kita mahukan. Dia boleh tetapkan dekat sini juga. Dan pada setiap kita punya nota. Okey, boleh letaklah. Okey, contoh yang dia bagi ni pukul 8. Katakanlah adik-adik bangun kalau jadi sekolah ni lewat sikit. Katakan bukan pukul 8 tapi pukul 9. Letaklah kat sini, tukarlah, ubahlah balik pukul 9. Okey, petang nak dia punya notifikasi pukul berapa. Boleh setkan kat sini. Cuma untuk sistem dia tu menggunakan 24 jam. Dia bukan 12 jam. Kalau 12 jam dia pukul 12 tu, lepas tu pukul 1, pukul 2 kan. Tapi kalau 24 jam dia 13, 14 sampai 24 jam. Okey. Dia menggunakan sistem jam masa 24 jam. Dan juga petang. Okey, malam tak adalah. Dia ada pagi, petang dan evening ni malam. Okey, ni kan afternoon ni petang. Okey, boleh letakkan dekat sini. Kalau tak nak pukul 6, contohnya kita penota tu nak dia punya notification dia pukul
Katakanlah 8.30. Okey. Atas ni 20, 30. 8.30 dah. Dan nanti pukul 8.30 mana-mana kita punya nota tu dia akan keluarkan notification. Lepas tu klik save. Dah siap. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua yang dark theme ni. Okey, yang dark theme macam Abang Arif bagi tahu tadi yang saya cakap, kita boleh tukar paparan dia jadi hitam. Bila kita setkan dark theme, dia akan keluar dalam bentuk begini. Okey, paparan dia jadi macam ni lah. Jadi warna hitam. Okay, kalau nak kembali asal, pergi kepada button gear setting dan klik pada bahagian yang awal tadi. Ditukar balik kepada yang asal. Okey, setakat ni boleh lagi untuk yang setting ni. Yang lain-lain tu boleh tengok sendirilah. Okey, app download ni kita nak download dekat Play Store dalam phone kita lah. Keyboard shortcut ni pun boleh juga belajar sikit-sikit. Tapi hari ni kita tunjukkan belajar yang asas. Boleh setakat tu. Okey, tu untuk baru setting ni. Belum lagi nota Belum masuk lagi kategori nota. Ada A, ada B, ada C, ada D. Kenapa abang dia letakkan nota tu kepada perbezaannya untuk kategori. Nanti saya akan ceritalah. Abang akan story lebih panjang sikit. Okey, sebelah setting ni dia ada macam hamburger dua besar tu. Yang ni adalah paparan yang kita nak tengok daripada nota yang kita buat. Okey, dia ada dalam bentuk list dan bentuk grid. Kalau grid dia akan keluar macam ni lah. Okey, grid dia macam paparan besar sangat kan. Paparan besar gadang macam ni. Kalau nak kecil comel molek, tukar kat sini kepada list. Nampak tak? Kita boleh tukar setting dia kepada yang asal ataupun kalau kita tak nampak tulisan dia, macam kita ni rabun jauh ataupun tulisan tu nampak kecil je kan. Boleh tukar yang besar sikit kepada paparan grid. Okey, yang tu kepada tukar paparan. Okey, yang ni button refresh. Kalau kita ada buat apa-apa edit pada kita menota, dia akan bergerak kat sini lah. Daripada yang pusing terbalik tu, dia akan refresh. Setiap kali save nota, dia akan selalu refresh. Akan sentiasa refresh kat kita punya paparan kit ni. Okey, setakat tu sampai sini ada apa-apa soalan? Selalunya Abang akan tengok kalau ada soalan ke, kalau ada yang tanya terlepas pandang kan, boleh ingatkan balik tau. Takut kita ni biasalah kan, tak nampak apa yang jadi kat sini. Cumanya ada yang masuk ni mungkin jam kan, baru nak belajar tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi itu untuk setting dulu tu kepada fungsi setting yang ada dalam Google Keep. Okey, kalau tak ada, saya teruskan. Okey, seterusnya bawah ni, kenapa dia ada dua bahagian? Satu atas, satu lagi bawah. Ada yang tertanya-tanya, ada yang pelik. Kenapa nota saya ni dia pergi bawah, ada yang ke atas? Ada yang tanya begitu kan? Ada yang tertanya-tanya tak dapat jawapan. Jadi jawapan pada soalan tu, satu nota yang ada ni, Abang Arif dah pinkan dia siap-siap dan dia akan pergi kepada atas. Dia akan pergi atas lah. Kalau nota tak penting, dia pergi bawah. Nampak ni? Ni contoh yang saya buat 2-3 hari lepas dan semalam saya buat update ni ya. Jadi memang sangat menarik dan interaktif lah nota-nota yang ada dekat sini. Okey, jadi itu untuk paparan dulu Okey. Sekarang ni nak masuk kepada bahagian setting sebelah kiri pula. Tadi kanan atas, sekarang ni nak masuk sebelah kiri. Okey, pertama sekali dia ada notes ni. Maknanya dia akan tunjukkan segala nota kita lah. Dia akan himpunkan nota-nota yang kita dah buat dekat satu tempat dan nama dia adalah notes. Notes tu nota lah. Okey, kedua, reminders. Okey, reminder ni macam saya bagi tahu tadi, kalau nota kita ni setkan kepada notification notifikasi akan ada dekat sini lah. Okey, kenapa yang ni tiba-tiba
Dia dah pergi kat nota. Okey, contoh kan nota yang ni ya, yang ada kad kahwin ni. Tiba-tiba dia masuk kat sini pula. Dia masuk dekat tempat yang lain. Sebab saya buat penanda aras tadi. Saya taggingkan je, saya tag dia supaya bila saya terlepas pandang, saya boleh tengok dekat bahagian tagging ini. Okey, yang tu bahagian tag ataupun label kat sini. Boleh edit, boleh tambah lebih daripada satu. Okey, bahagian edit label. Okey, kejap lagi kita tengok. Archive ni adalah kita letakkan nota-nota yang delete tu supaya kita boleh dapatkan balik ataupun boleh edit. Okey, dan bawah archive tu adalah bin, ni adalah nota-nota yang kita delete. Bukan main banyak lagi yang kosong-kosong. Nak tengok contoh je lah. Okey, yang tu untuk setting sebelah kiri. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan atau kekeliruan? Okey, sebelum kita masuk kepada kategori nota-nota ni pula boleh tak? Semua masih dengan saya lagi ke? Masih bersama? Ke dah tidur lah? Tak ada lagu-lagu kan? Korang santai pagi. Okey, pandai semua bagi reaction terus. Terbaik. Saya bagi thumbs up sekali. Okey, kita teruskan kepada kategori nota. Okey, saya tak pergi pada nota tapi boleh tengok juga sambil-sambil buat tu. Okey, untuk kategori jenis nota ni dia ada beberapa bahagian. Okey, kategori A, okey, Abang Arif bagikan kepada 4 kategori. Ada A, B, C, D. Kenapa buat macam tu? Sebab takut ada anak-anak murid ataupun adik-adik yang kurang faham. Jadi nak mudahkan untuk ingat, mudah senang hafal, nak buat nota tu lebih mudah cepat. Jadi Abang Arif bagikan kepada beberapa kategori seperti 4 tadi. Okey, untuk kategori A adalah nota biasa. Okey, bila klik saja pada perkataan take a note, ada tulisan ada perkataan take a note tu, dia akan keluar macam ni. Okey, sekarang ni kita nak buat dulu kategori A. Abang Ray nak tunjukkan dulu, nak bagi semua mengenal kategori nota-nota, jenis nota yang ada ini. Okey, ni untuk kategori A. Paparan dia macam ni. Kategori B, dia ada ikon. Dia mulakan dengan ikon. Maknanya ada button khas dia lah. Kategori B, C, D ni adalah special sikit yang khas. Cuma hari ni Abang Arif akan tunjukkan A, B dan D sahaja. Untuk yang C ni adalah untuk melukis. Drawing, boleh lukis. Boleh buat gambar orang, boleh buat gambar kartun, boleh simpan untuk diri kita, boleh share dekat orang lain. Okey. Untuk bahagian nulis ni, kita boleh buat senarai. Contohnya adik-adik nak buat senarai buku yang nak beli ataupun senarai barang. Contohnya macam cikgu-cikgu kan nak buat tugasan dekat luar, kena beli barang. Jadi boleh buat senarai siap-siap daripada kit masing-masing. Okey, itu untuk yang kategori B. Kategori D ni pula, kita boleh dapatkan ayat ataupun perkataan terus daripada gambar. Ni yang Cikgu Liana minta tegaskan kat sini. Supaya kita boleh terus tafsirkan gambar yang ada nota, yang ada tulisan tu, dia terus boleh baca. Okey, sekarang ni kita bagi dulu kepada jenis nota kategori A, iaitu yang biasa. Mula-mula, okay, pergi dekat atas sekali, kat bahagian tengah tu, dia ada macam satu button besar, panjang lebar tu kan. Jadi, macam adik-adik dan beserta semua boleh nampak, ni adalah hasil yang saya dah buat. Dan kalau boleh nampak, ada merangkumi kategori yang kita akan belajar pada hari ini yang kita tengok. Yang tengah-tengah ni kategori B, yang ni kategori A dan yang ni pun A. Cuma saya tak buat untuk kategori D sebab biasanya yang ni untuk orang-orang yang special, yang khas sikit lah. Okey, tapi tak apa, kita akan tengok. Okey, untuk kategori A, klik pada perkataan take a note, secara automatik dia akan keluar 2 perkara. Kriteria dia akan keluar 2. Satu tajuk, satu nota. Okey, jadi bagi contohnya, jom kita sama-sama buat. Kalau ada apa-apa yang adik-adik, anak-anak murid tak faham, tu dia tanya Abang Arif, korang buat je lah, kita ni macam kawan-kawan. No problem. Yang pentingnya kita semua faham. Okey, untuk title ni contohnya masukkan sebagai nota
Matematik katakanlah ya. Tapi kalau adik-adik tak boleh lah bawa phone kat sekolah kan. Kena nota ni buat dekat rumah, dalam phone ke, dalam PC, laptop kan. Simpan, boleh share kat kawan-kawan. Yang bestnya, saat nota kita boleh sharing kepada kawan kita, kepada cikgu. Tak kisahlah untuk cikgu-cikgu, dia lebih sesuai untuk bersama kolaborasi dengan rakan-rakan sejawat, okay? Rakan-rakan di sekolah, kerani ke, kerja memang sesuai lah untuk cikgu-cikgu, anak murid pun ada kegunaannya. Okey, lepas tu masukkanlah kita punya isi nota. Kita punya tajuk dah masuk tadi kan. Masukkan dia punya tajuk nota pula. Contohnya, cikgu suruh buat apa? Siapkan. Okay, Abang Arif tulis 2 poin je lah ya. Takut ambil masa banyak pula ya. Okay, contohlah. Lepas tu ada tak cikgu mat dalam ni? Sorry lah kalau tersalah bagi isi Sebab pagi-pagi ni kan kering idea. Ambil je lah apa yang ada dalam otak ni ya. Okey, lepas tu katakanlah sila bawa buku cemerlang katakanlah buku latihan lah. Okey, ayat sesuai dia. Okey, yang ada ni tengah buat ke tengah tengok dulu. Tak apa, buat ke tengok pun boleh. Okey, kita boleh masukkan lebih daripada 2 nota terpulanglah kepada adik-adik ni untuk sebagai contoh je sajalah sebagai panduan. Okey. Lepas tu nak cantikkan lagi nota untuk lebih interaktif macam mana? Okey, dia ada beberapa strategi. Dia ada kriteria pula. Tadi kategori ni kriteria. Kita main dengan huruf K je pagi ni. K, bukan Datuk K tau. Bukan double K. K. Huruf K. Okey, jadi dekat bawah ni dia ada beberapa setting. Setiap nota atau kita buat setiap kategori ada jenis ini. Kriteria ni akan ada. Okay, kalau kita edit ke, kalau kita buat ke, sekali create nota ke, akan ada. Pertama sekali, kita mula dengan sebelah kiri dulu. Dia ada button loceng, icon loceng ni iaitu remind me. Yang inilah yang Abang Arif suka sangat-sangat. Boleh setkan notification. Especially ni dalam phone kita. Contoh kan, hari ni kita nak pergi melancong. Contoh di sekolah ni kan nak pergi Cameron Highland, nak pergi Langkawi, nak pergi tempat-tempat yang menarik. Tapi kita nak minta mak ayah kita buat list. To-do list lah. Senarai kita nak pergi mana, nak melancong ke tempat menarik mana. Jadi boleh buat nota siap-siap dekat Google Keep dalam akaun masing-masing. Dan saya lebih suka kalau nak tegaskan bahawa Google Keep ni adalah percuma. Okey, kalau kita tengok untuk Google Keep yang ibarat macam sticky note dekat luar sana tu yang kita beli secara di kedai buku, kadang-kadang satu pieces tu saja dah berapa ringgit dah, RM2.50. Dan dekat depan saya ada Pustaka Rakyat. Tengok last bila tahun lepas tu, lama tak pergi dah. Memang satu tape tu ataupun sticky note yang kecil tu pun dah makan RM3-4. Jadi apa salahnya kita gunakan teknologi di dalam Google, ada Google Keep dan semua akaun dia boleh create ataupun dia akan jana untuk kita punya Google Keep ni lah. Tak kisahlah akaun EDD ke MOE ke Gmail biasa ke akaun EDU lain pun boleh. Yang pentingnya kalau kita tak sempat nak buat dekat akaun main utama kita tu, kita boleh buat kat akaun lain lah. Sebab dia akan support kepada akaun yang biasa juga. Okey. Seterusnya balik pada remind me ni yang loceng loceng ni yang kita boleh setkan notifikasi kat sini adik-adik. Dan kita boleh masukkan masa, tarikh dan juga tempat. Katakanlah nota kita buat ni, kita nak setkan tempat je lah, satu tempat yang khas. Okey, untuk cadangan ni kalau kata nak ambil boleh, tak ada masalah. Kalau nak setkan sendiri, nak buat tetapan ataupun nak custom, boleh pergi dekat bahagian bawah sikit, ada perkataan select date and time. Klik kat situ dan kita boleh masukkan kita punya masa, tarikh dan dia boleh repeat atau tidak. Nak repeat notification nota ni, notifikasi berapa kali.
Okey, katakanlah nota ni saya ambil hari ni. Okey, dia punya masa ni kita boleh customize dia dekat bawah ni. Kalau nampak tengok bawah tarikh ni kan, bawah tarikh, hari semua ni dia ada masa. Jadi kalau tak nak cadangan yang diberikan oleh Google ni, suggestion yang dibagi kat kita, boleh pilih bahagian customize kat bawah sekali tu. Yang best ni kita boleh customize sendiri kita boleh ubah ikut kesesuaian kita Okey, contoh ketika masa ni kita kena set 24 jam tak ada pilihan. Sebab dia tak ada dalam sistem 12 jam. Kalau 12 jam senanglah tulis pukul 1, pukul 2 ni kena tulis 13, 14 kan. Tapi tak apa. Tu kekurangan yang sikit tapi kelebihannya banyak Okey, katakanlah notification ni Abang Ray nak letakkan dia pukul 2 petang ni 14.00. Okey, lepas tu dekat bawah ni boleh kalau semua cikgu-cikgu dan juga adik-adik boleh tengok semua boleh nampak. Kita boleh setkan notifikasi ni secara harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dan kita boleh customize. Biasanya nota ni kita tak buat berulang-ulang kali, melainkan dia penting lah. Kalau macam saya peribadi, nota ni saya tak setkan dia untuk berulang kali lah. Notifikasi takkan keluar banyak kali. Okay, kalau tak nak dia berulang-ulang, tak payah set kat sini lah. Kalau kata dia nak keluar sepanjang hari, letakkan sebagai daily. Kalau secara mingguan, letak minggu. Bulanan, letak bulan. Terpulang pada masing-masing. Okay, kalau tak nak, biarkan dia default untuk jangan dia ulang banyak kali notifikasi. Lepas tu klik pada save. Secara automatik dekat bawah tu tulis okey, notification dia hari ni bila-bila sekian-sekian tarikh pukul berapa. Okey, nampak tak kat bawah ni? Dia akan terus ada lah setup tadi tu. Dia dah hilang. Kalau kita klik pada mana-mana tempat, mana dia pergi? Jangan risau, jangan panik. Dia akan ada dekat bawah ni. Tada, nampak tak? Kalau kita klik kita punya cursor tu yang bergerak-gerak ni orang panggil cursor. Kalau gerakkan cursor adik-adik tu tiba-tiba nota semua kita punya maklumat hilang, dia bukan delete, dia akan auto save dekat bahagian others bawah ni Jadi boleh edit kat sini lah. Nampak tak? Okey. Tadi tu kita dah setkan notifikasi. Nombor 2. Selain daripada kita boleh setkan notification berulang-ulang kali, boleh juga kita add kawan-kawan kita sebagai collaborator, ataupun kita nak letakkan kawan kita ni boleh dapat kita punya hasil nota ataupun kita punya nota interaktif tu lah, nak share kepada kawan-kawan yang lain. Jadi cara dia pergi dekat image gambar orang, ada button plus, klik kat situ dan masukkan dia punya email. Pastikan alamat email yang aktif lah ya adik-adik. Jangan yang palsu, yang fake, yang scam. Nanti tak sampai dekat email dia. Okey. Jadi untuk yang bahagian ni saya masukkan sebagai contoh. Kawan saya ni dia katakanlah duduk dekat Kedah. Dia duduk Alostak. Tapi dia duduk jauh, nak edit saya punya nota ni. Jadi masukkan dia punya email penuh, pastikan ada @gmail, @edidik, sampailah .com tu. Lepas tu, dapat tak dekat sebelah hujung tu ada button right. Klik kat situ. Automatik dia akan detect gambar profile dan dia punya email terus. Okey, setakat tu. Boleh tak semua? Boleh lagi tak yang lain? Sampai sini jangan rasa macam pada pening pula Dia santai-santai dia pagi ni. Perjalanan celik dah 10.50 dah kan. Itulah kan, takut tak sempat. Tapi insyaAllah mungkin boleh dah tu. Okay. Kita boleh masukkan lebih daripada satu collaborator ataupun kawan-kawan kita boleh tak lebih daripada satu ya. Katakanlah kita dah masuk mak ayah kita pun boleh. Pastikan dia kena ada email lah. Kalau pakai Nokia 355 tu, 35 sekupang, tak adalah email kan. Jadi benda tu yang paling serius. Okay. Kalau katakan kawan kita tu ramai, kita boleh kopikan dia punya email, kita masukkan dekat bahagian collaborators ni. Tapi yang ni kena masuk satu-satu lah. Setahu saya tak boleh paste macam tu je.
Okay, kena buat manual sikit susah sikit-sikit, lama-lama jadi mudah. Okay, setakat tu boleh. Lepas tu klik pada save. Automatic. Segala setting yang kita buat dekat bawah ni dia akan keluar macam bentuk image tau. Macam ada bash. Nampak tak? Semua. Peserta-peserta sekalian. Okay, nampak lebih menarik lah kan? Okay, tapi kalau tak sempat tak apa. Mungkin Cikgu Liana kena usahakan lagi part tu. Tapi hari ni insyaAllah lah. Okay, mana yang boleh Baris tunjukkan. Kita sama-sama explore. Okay, yang tu yang kedua. Yang ketiga ada image Padlet ni. Okay. Okay, baik Cikgu Liana. Terima kasih respon. Okay, Padlet ni adalah kita boleh setkan background untuk kita punya nota. Kita boleh tak kita punya latar belakang background cantik. Yang dia dah bagi kat sini kena pilih lah. Okay, satu hanya background warna, color. Nombor dua, kita boleh masukkan background yang ada gambar. Yang bergambar lah. Katakanlah kita punya nota tu, janganlah kita masukkan yang jenis ada macam makanan. Tak sesuai lah. Okey, masukkan ikut kita punya kesesuaian nota. Katakanlah saya tak nak masuk yang ada background, ada yang gambar-gambar background semua tu kan, saya ambil yang warna je. Katakanlah nak pilih warna apa. Contohlah yang macam senang tengok sikit. Okay, ambillah dark blue ke. Ni cuma background yang ada warna je. Hijau ke, dan warna lain. Katakanlah saya nak ambil warna purple lah. Nampak macam menarik sikit kan. Dah cerah lah mata tu nampak. Okey, lepas tu kata kita tampak ni macam nak kena tambah dengan background yang ada gambar ni. Boleh tukar dia dekat bawah ni. Okey, dia ada background untuk beli barang. Ada makanan, ada jenis resepi, ada yang setakat untuk nota saja, ada yang macam forest sikit, yang macam fun learning, video, celebration, travel dan sebagainya lah. Itu untuk kategori background kepada nota kita supaya nampak lebih interaktif, menarik, segar muka dan malas segar. Orang lama kan dia panggil malas segar, mata kita celik kuat lah. Maknanya kita tengok nota kita tu nampak wow, menariknya. Boleh tak semua cakap wow, menariknya macam gitu kan. Ada image apa, reaction wow gitu. Kenapa Wafi bukan macam tu? Dah terkejut sangat Okey, itu untuk background macam saya bagi tahu tadi, saya ulang. Background ada dua bahagian. Satu yang warna saja, satu lagi dia ada gambar dan warna. Dan mengikut gambar background yang kita nak. Okey, itu untuk kita punya background. Katakanlah background ni kita letak gambar, boleh tak kita tambah dengan yang warna background sekali? Boleh. Dia akan ada dekat bahagian bawah ni. Dia akan set dekat bahagian layer bawah. Layer yang atas tu untuk background gambar. Layer bawah tu dia akan cantum sekali dengan bahagian bawah yang pendek tu. Okey. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, dekat link yang sama pada nota, okay, adik-adik akan ada macam satu slide. Ada satu slide yang sebelum slide yang bawah sekali tu, dia ada link kepada Padlet. Kejap lagi saya bagi link tu, terlupa pula kan. Ada link Padlet dekat slide. Okay, boleh klik pada perkataan link tu. Okay, nanti ada satu slide nama dia template Padlet. Okay, boleh tulis soalan kat situ. Kalau dah sempat nak jawab kejap lagi. Kalau tak ada, boleh tulis kat situ lah. Tulis pada Padlet. Ataupun ada apa-apa cadangan ke, mungkin nak lanjutkan lagi siri by siri. Boleh tulis kat situ secara cadangan pendapat. Saya sangat-sangat hargai dan kami sangat berbangga lah dan berbesar hati. Okey, itu untuk background. Okey, yang tu yang keberapa? Yang ketiga Seterusnya, yang keempat jadi ikon gambar atau pemandangan lah selalu. Bahasa saya pemandangan. Kita boleh masukkan gambar juga. Selain daripada background yang ada gambar, kita boleh masukkan gambar dalam kita punya nota. Okey, klik pada ikon background. Jadi, dia akan bawa kita kepada kita punya file yang ada dalam laptop ataupun kita punya telefon lah. Kalau phone, dia akan keluar kecil sikit. Yang jenis macam
laptop ni dia akan keluar besar lah. Ikut kepada paparan skrin kita. Dah keluar belum saya punya skrin tu? Okey, lambat sikit kan. Okey, lepas tu katakanlah saya nak ambil gambar mana Abang Ray nak ambil gambar ni lah. Okey, contohnya lah yang ni. Double klik. Nanti dia akan masukkan gambar kita play dekat sini. Oh, besar sangat ni kan. Siapalah dia ni kan? Macam kenal je. Okey. Lepas tu, kalau gambar dia terlalu besar sangat, boleh adjust dia lebih kecil sikit. Bagi dia kecil sekejap Sekejap. Ambil kau lebar punya. Dia tak boleh kecilkan gambar lagi. Kalau kita masukkan gambar tu memanjang ke bawah, dia akan ikut standard gambar lah. Kalau gambar kita letak kecil lah kejadian dia. Kalau besar macam ni memanjang ke bawah, lebar pula, dia akan jadi macam ni lah. Okey, nampak tak? Tada, siap. Kita boleh masukkan gambar ni lebih daripada satu Barik masuk satu je supaya nanti takut adik-adik tak keliru. Selamat pagi. Mantap cikgu hari ni kalau ada bahan boleh share. InsyaAllah cikgu. Ada ni cikgu Liana boleh tak blastkan sekali lagi link mylink.la/bkca. Di situ ada satu link, ada button nama dia Nota Didik Junior tu, boleh rujuk kat situ lah, dan juga ambil kopi untuk jadikan hak milik peserta, adik-adik semua dan peserta yang hadir. Okey, boleh jadikan milik anda juga dekat bahagian make a copy boleh kopikan nota tu. Okey, tu untuk gambar Terusnya archive. Archive ni lah yang archive ni lah yang balik cakap tadi, kita nak masukkan dia dekat satu tempat dulu, tak nak delete. Tapi nanti kita nak buat kemudian. Ataupun nota tu kita nak letak tepi sekejap nak tengok cek Cikgu Liana. Okey, okey dah ada dah nota tu. Ingatkan time apa tadi? Ingatkan suruh berhenti. Okey. Okey, kalau lebih masa bagi tahu saya mungkin nak habis ni sikit lagi. Okey, nak tunjuk setting ni, lepas tu nak tunjuk satu lagi dan kategori yang number D yang keempat. Okey, archive ni katakanlah okey, kalau Abang Ray klik pada archive ni, dia akan pindah kat satu tempat, nama dia archive. Archive ke archive? Betul ke saya sebut ni, Abang Ray sebut English. Kadang-kadang sebut pun macam telur sikit kan. Biasalah tu. Ada yang pandai tak pandai tu, kita sama-sama belajar kan. Okey, kalau nak tengok, dia pergi dekat archive tu, bawa ke mouse kita, cursor kat sebelah kiri, pergi dekat bahagian archive. Dia dekat sini. Dia tak padam lagi. Okey, kita letakkan dia, kumpulkan satu tempat, dan kumpulkan dekat tempat ni, dan kita boleh simpan dia untuk satu tempoh jangka masa yang kita nak. Dan kalau katakan kita nak masuk balik dekat laman utama ataupun dia punya main room, pergi dekat dia punya icon archive ni tadi, dia akan ada perkataan unarchive. Automatik dia akan hilang daripada archive, dia masuk balik dekat bahagian nota. Tada, dapat tak? Masuk balik kat sini. Kan magic tu. Pergi kat satu tempat macam Doraemon, pergi tempat lain, masuk pergi tempat lain pula. Okey, macam tu. Okey, boleh. Sekat tu. Okey, semua okey lagi ke? Masih ada dengan saya, masih bersama sebelum pukul 11 ni. Boleh lagi? Okey. Terima kasih moderator. Ya, terbaik kita punya moderator Alright. Okey, semua tunjuk thumbs up. Good, terbaik, bagus. Kita teruskan lagi untuk setting yang terakhir, iaitu pada 3 titik bertindih, 3 titik sebelah bawah ini. Ada apa setting yang lain? Dia ada banyak lagi. Kita boleh delete nota dekat sini. Delete satu nota ni. Kita boleh buat penanda aras ataupun label. Okay? Katakanlah saya nak buat satu contoh. Abang Ari nak buat contoh macam remark penanda buku. Klik pada add label dan kita boleh namakan kita punya label city. Kita punya label kat sini. Dekat sini kita boleh namakan kita punya penanda buku ataupun penanda aras sikit. Katakanlah yang ni, saya masukkan nama dia sebagai penting. Lepas tu, bila kita nak namakan kita punya label, remark kita tadi, kita klik pada create penting tadi. Automatik
dekat sebelah kiri setting ni dia ada nama kita punya tagging ataupun kita punya penanda aras tadilah. Kita punya nama dia ada dekat sebelah default kiri. Okay, yang tu boleh kita boleh buat lebih daripada satu remark ataupun satu tagging dan satu label. Sama je nama ni. Cuma nama besar dia label. Okay. Supaya kita mudah carilah. Senang nak buat rujukan, nak cari pun mudah. Tak tagging, nak cari satu tempat dan tu tak jumpa pula kan. Kita letak kat pin. Tak jumpa pula kita punya nota tu bila cari. Tu yang jadi masalah kan. Jadi bila ada label atau penanda aras sebagai nama yang Abang Arif bagi, lebih mudah untuk kita cari nota yang kita nak rujuk. Okey. Yang tu yang kedua pergi balik dekat 3 titik ni, apa lagi setting yang ada? Kita boleh buat terus lukisan, drawing kat sini Tapi yang ni tak tunjuk. Abang Arif tak akan tunjukkan. Okey, seterusnya kita boleh kopikan nota yang dah ada untuk buat daripada yang asal kepada yang baru. Okey, boleh letakkan dia sebagai nota yang baru tapi daripada yang lama lah. Kita boleh kopikan dia, boleh klik make a copy. Contohnya Abang Arif klik make copy. Bila klik make a copy dia akan buat yang baru lah. Dia akan buat yang sama tapi kita kena edit ikut nota baru. Faham tak maksudnya? Kita boleh copy yang asal. Okey, tapi bila kita dah kopikan, kita boleh buat nota yang lebih menarik dan seterusnya. Yang tu make a copy. Okey, yang ni show tick board ni kita akan pergi pada seterusnya lah. Okey, grab image text. Apa ni? Soalan daripada Wafi. Dia kata, kejap ada soalan ni. Macam mana nak adjustkan nota? Adjust nota. Macam adjust nota. Yang mana tadi tu? Macam mana nak edit nota kot rasanya? Nak edit nota tu. Edit nota. Okay. Edit nota tu pergi balik dekat nota yang kita dah copy, yang kita dah buat. Katakanlah nota tu dia ada dekat bahagian bawah ni. Klik pada nota tu. Dan kita edit macam biasa. Okay. Tajuk ni kita boleh tukar. Contoh yang jadi tu matematik kan. Yang ni nota sains pula. Cikgu Liana ada sains. Buatlah nota sains. Yang bawah ni pun boleh edit macam biasa. Boleh buat yang baru. Katakanlah masuk contoh satu lah kan. Buku teks. Ni lah cara edit dia Wafi tu cara nak edit daripada yang kita copy tadi tu kepada yang baru. Okey, boleh setakat tu. Okey ke Wafi? Okey, yang tu cara untuk edit daripada nota yang kita copy ataupun yang sedia ada sama juga yang ni tadi. Pergi dekat nota yang kita nak edit. Contoh ni lah nota yang adik-adik nak edit. Bolehlah tambah ayat ke, tambah point ke dan sebagainya. Gambar pun boleh tukar kat sini juga pada button-button yang kita dah tengok tadi. Okey. Untuk bahagian 3 titik dot tadi untuk grab image ni pun kita akan bagi kepada kategori yang terakhir tu yang kategori D lah. Dan juga kita boleh buat kita punya nota ni, kopikan dia kepada Google Document, Google Doc. Jadi contohnya Abang Arif try klik pada copy Google Doc. Nanti dia akan buat satu Google Doc baru. Dia akan pergi kepada satu new tab. Tapi kalau macam ni nak tengok hasil dia, okay, dia akan kopikanlah kita punya nota ni. Okay, kalau nak tengok hasil dia, klik pada open doc ataupun pergi kepada dokumen untuk nota tu dan dia akan keluar dalam bentuk dalam kita punya Google Document. Tada! Dapat tak? Jadi nota kita tu boleh dijadikan juga sebagai koleksi dalam Google Document. Okey tak setakat tu? Boleh lagi tak semua? Okey, jangan frust tau. Okey, nak habis dah ni. Kata nak habis, lambat sikit lagi lah tak apa. Tak lambat pun, ada lagi masa ni kan. Okey, jadi itu untuk bahagian setting 3 dot yang terakhir iaitu copy Google Doc. Setiap nota boleh kita kopikan je dan jadikan je kepada, tukarkan sebagai Google Document dalam format Google Doc lah. Okey. Sebelah dia ada button undo redo. Undo redo ni biasalah
Okay, kalau kita nak balik perkataan tu, contoh katakanlah. Jadi kita edit matematik. Kita letak sains. Lepas tu nak balik matematik tu. Kita pergi balik dekat undo. Dia akan dapat baliklah kita punya perkataan yang kita masukkan sebelum ini. Undo ni untuk sebelum, redo ni yang selepas kita dah buat ataupun dah edit tu. Okey, setakat ni boleh sampai setting untuk kategori A dan untuk semua nota lah. Setting tu nanti Abang Arif takkan tunjukkan kepada kategori A dan juga D. Dia lebih kurang sama, cuma kita nak cantikkan saja nota tu. Okey, setakat ni boleh Alright. Jadi ni contoh yang Abang Arif dah buat. Okey, ni contoh dia. Yang ni dalam bentuk list. Bentuk kita nak buat task do list contohnya kita ada banyak senarai lah ya, banyak list yang kita nak masukkan kat satu tempat. Jadi kita boleh masukkan dekat bahagian nota dalam bentuk list macam ni lah. Macam mana nak buat tu? Ni yang saya dah buat siap-siap, yang dah ada. Nak buat daripada kosong tu. Okey, cara dia pergi balik dekat bahagian awal tadi yang kita pergi tu. Cuma sekarang ni untuk yang seterusnya ni, kategori B, pergi kepada ikon yang dia ada button tick dia. Ada button tick sekali tu. Dia ada tulis new list. Klik kat situ. Dan dia akan keluar perkara yang sama juga. Dia minta kita masukkan tajuk dan juga senarai yang kita nak masukkan di bahagian list ini. Okey. Contohnya, kita nak buat senarai apa? Okay, macam adik-adik ni nak pergi berkemah lah kan. Ada perkemahan. Tapi awal tahun ni mana ada kemah lagi kan. Mungkin pertengahan tahun sekolah ada buat perkemahan, berkemah ramai-ramai. Jadi tajuk dia keperluan senarai lah dan nama dia polis. Letakkan tajuk dia senarai keperluan perkemahan. Betul ke ejaan ni? Perkemahan pengakap. Contoh katakanlah ya. Lepas tu untuk senarai ni boleh masukkan lebih daripada satu. Tak semestinya satu, yang ada satu je senarai kita masuk. Tak. Dia boleh lebih daripada satu. Kalau nampak yang contoh saya dah buat ni, dia ada gambar dan dia ada tulisan dan dia ada background. Okey, macam ni lah kita nak cantikkan nota kita adik-adik. Dan kalau jika ada senarai tu yang kita dah siap, dah lepas, dah habis, dah selesai, kita boleh tikkan dia sebagai complete ataupun selesai. Okay, cara dia, pergi balik pada kita punya tajuk senarai keperluan ni tadi. Lepas tu, kita boleh masukkan senarai dia. Contoh, kemah ni selalunya bawa apa? Bawa kemah lah kan. Dah pernah pergi camp perkemahan, bawa lah kemah. Contohnya apa lagi? Cerek. Kayu api contoh lah kan. Dan selain ni lah. Okay, dan bawah-bawah dia lagi. Okay. Lepas tu, nak cantikkan lagi kita punya nota senarai ni. Contohnya, untuk program tu dia ada macam poster lah kan. Macam kita punya program pagi ni dia ada poster kan. Macam mana nak masukkan poster tu sebagai background? Okey. Macam saya dah tunjuk tadi, Abang dah tunjuk awal. Okey, pergi dekat bahagian setting bawah sekali ni. Ada image pemandangan ataupun add image. Klik kat situ. Okay, katakanlah poster program ni macam ni Mana yang saya punya gambar ni? Okey, contohnya macam ni. Okey, lepas tu nak masukkan selain pada gambar pertama ni boleh, tak ada masalah Okey, pergi balik dekat tempat tadi yang kita nak tambah gambar add image tu. Lepas tu masukkan gambar yang kedua. Contohnya gambar yang ni pula Contoh. Ada beza tau. Gambar pertama kedua ni. Yang ni besar, yang ni kecil sikit. Okey. Ataupun nak masukkan gambar mengikut tajuk kita punya senarai ni pun tak ada masalah. Terpulang kepada kreativiti adik-adik dan peserta sekalian. Okey, gambar tu boleh masuk berapa banyak yang kita nak. Terpulang lah ikut kreativiti korang. Dan untuk buat notification, okey, macam dah tunjuk tadi tu, pergi dekat icon loceng ni, loceng, okey.
dan klik kat situ. Contoh katakan tak nak buat notifikasi lah, nak letak tempat je. Okey, pilih select place ataupun tempat ni biasanya kalau untuk kali pertama dia minta kita kena allow, klik pada button allow atas kali ni. Sebelah kiri dia suruh kita benarkan untuk termasukkan tempat je lah menggunakan Google Map. Okey, choose location. Yang ni yang bestnya. Masukkan kita punya tempat camp tu, contohnya yang dekat dengan tempat baru ni. Apa nama tempat tu? Sungai Terkala contoh Sungai Terkala. Selalunya orang buat camp perkemahan, camp masuk hutan, Sungai Terkala lah dekat area Semenyih ni. Lepas tu pilih dia nama tempat tu, dah pilih klik save. Automatik dia akan detect tempat tu. Pastikan kita kena bagi kebenaran allow dulu supaya dapat detect tempat yang kita nak pergi ataupun kita letakkan sebagai location tadi. Okey, yang tu boleh. Setakat ni sampai pukul 11 lebih ni okey ke? Masih boleh lagi? Peserta student, adik-adik. Okay, tak banyak dah ni. Kita nak cover yang perlu dulu Ni asas. Tak nak tunjuk lebih-lebih nanti kang dah mula pening pula. Ni baru jenis kategori B punya nota belum masuk advance lagi. Okey, lepas tu contoh katakanlah senarai ni kita nak kongsi dengan ahli kumpulan. Kita ketua kumpulan kita ketua, leader. Kita nak share kepada anak-anak buah ahli kumpulan kita. Pastikan kita dapatkan dia punya email dulu Okey, pergi dekat ikon gambar orang ni ada button plus ataupun collaborator. Okey, masukkan dia punya email. Contoh katakanlah kawan saya ni pula dia dekat Pendang ataupun dia dekat Bukit Mertajam, Penang. Dia punya camp ni kat sana lah contoh tempat dia tu. Lepas tu dah masukkan dia punya email, pastikan email tu sah. Dan nanti kalau dia tengok dekat Gmail, email Gmail tu dia akan dapat jemputan lah, invitation untuk dia akses kepada kita punya nota. Lepas tu klik pada tanda right. Dia terus detect lah akaun kawan kita tu. Contoh saya masukkan satu lagi. Katakanlah kawan saya ni dia duduk dekat Kuala Selangor. Contohnya lah masukkan email penuh dia. Jangan lupa klik tanda right supaya dia boleh detect kita punya profile dan dia juga. Lepas tu dah siap, klik save. Macam biasa setiap setting yang kita buat, jangan lupa klik save supaya dia akan masuk kepada kita punya setting nota senarai tadi ni Okey, tadi kita dah masuk ke gambar biasa. Sekarang ni kita nak buat dia sebagai background pula. Pergi kepada ikon Padlet. Kalau ada soalan boleh terus tanya kat sini ataupun boleh pergi dekat Padlet tu Cikgu Liana tolong belaskan sekali lagi kalau ada nanti, insyaAllah nanti Abang Ari akan cuba jawab soalan adik-adik dan peserta jangan risau. Sekejap. Masuk dekat Padlet ni. Katakanlah kita nak masukkan yang ada gambar untuk background background sebagai gambar lah nak jadi nota kita ni lebih menarik, dan saya masukkan ayat dalam nota tu menjadikan nota kita lebih interaktif dan seronok untuk kita tengok dan sedap mata memandang lah. Tak adalah bosan tengok yang sama, background sama je kan. Jadi contohnya untuk bagaimana biasanya saya akan masukkan sama ada travel ni account pula. Background untuk travel jadi travel ataupun places. Kalau hutan masuklah yang jenis ada pokok. Dia keluar macam ni. Jadi nota kita nampak lebih kemas, teratur, cantik. Siap ada tag lagi. Siap ada background yang ada gambar, yang ada warna kan. Betul tak? Jadi kombinasi yang ada 2-3 perkara yang dikombinkan, dia nampak lebih serasi dan padu. Itu masukkan dia punya background, gambar, warna dan sebagainya. Dah siap, jangan lupa klik close. Kan dah siap, settle. Tak ambil masa lama pun. Mungkin kalau banyak point tu, banyak benda tulis, jadi banyak benda lagi lah yang kita kena fikir kan. Tapi itu sebagai contoh. Katakanlah seterusnya kita nak pinkan nota yang kita buat tu sebagai penting. Sebagai benda perkara penting yang kita nak tengok. Macam mana nak pinkan dia yang macam Bari buat dekat atas ni lah.
Tada, dapat tak? Sebenarnya nota ni Abang Arif dah buat lebih daripada setahun lepas dah. Tapi yang ni bukan setahun lepas. Sebelum ni ada, cuma dah delete lah. Yang ni baru 2-3 hari lepas. Tapi memang memudahkan lah, sangat memudah kerja Abang Arif untuk membuat nota sebagai rujukan. Macam mana nak pinkan dia supaya dia pergi ke atas macam ni, 3 nota ni. Okey. Contohnya lah Abang Arif nak pinkan 2 nota ni. Okey, kalau nampak ada button pin dekat sebelah kiri atas nota. Ada button pin, klik kat situ. Terus dia pindah ke atas. Nampak tak? Jadi kita senang nak tengok lah. Okey, satu lagi. Yang jenis nota tadi yang kita baru buat. Okey. Pergi dekat bahagian sama sebelah kiri nota, sebelah kanan, sebelah kanan nota. Ada button pin, automatik dia akan terus bawa ke atas. Okey, boleh nampak tak semua? Kan? Senang bukan? Senang sangat bagi saya lah. Memudahkan saya tulis nota dan saya nak ingat kat sini pun lebih mudah untuk buat rujukan. Okey, iaitu untuk nota kategori B. Okey, boleh tak? Nak dapatkan respon dulu sebelum pergi kepada jenis nota yang terakhir kepada paparan PC atau laptop ni. Boleh saya nak dapatkan responses, respon-respon yang hebat daripada peserta. Setakat ni boleh lagi ke follow sebelum kita pergi kepada jenis nota yang terakhir. Okey, terima kasih atas komitmen semua. Masa ada lagi boleh semua terbaik, boleh, mesti boleh punya lah. Dan Abang Arif harap, saya mengharapkan supaya peserta semua sekurang-kurangnya walaupun tak ada laptop, lepas ni kita boleh buat by siri lain untuk tunjukkan kepada paparan atau interface di dalam telefon pula. Okey, jadi okey, kejap ya. Kita pergi kepada kategori nota yang terakhir, iaitu kita nak tafsir, membuat tafsiran. Kita nak translate daripada tulisan yang ada di dalam gambar menjadikan dia tulisan yang sebenar. Maksudnya di gambar tu dia ada perkataan, nak jadikan dia sebagai tulisan manual macam mana? Yang ni Cikgu Liana suruh tunjukkan Jadi kena fokus betul-betul. Jadi saya tunjuk sekali je tunjuk sekali je. Tak nak repeat ulang lah. Nanti tengok balik supaya adik-adik peserta semua dapat fahamkan, memahami apa yang kita belajar. Okey, cara dia sama juga. Okey, dia menggunakan ikon. Okey, kalau anda kata adik-adik nak explore, nak tengok lagi untuk nota jenis kategori C, boleh lukis, boleh lakar Naruto Shippuden dan sebagainya, boleh letakkan ilham di bahagian kategori C ataupun drawing lah. Okey, untuk gambar ni pergi dekat ikon pemandangan ataupun note image, klik kat situ. Okey, yang ni tak silap masukkan gambar dulu kena ada gambar je lah. Okey, contoh katakanlah saya ambil yang gambar tulisan okey, yang ada banyak sikit tulisan-tulisan je. Mana ni? Okey, kata contohlah yang ni poster ni lah. Okey, ada tulisan banyak sikit. Okey, alright. Lepas tu dia masuk mana ni? Dia pergi ke bawah ni dulu. Yang ni belum lagi masuk kepada nak buat nak jadikan dia manual lagi. Jadi baru masuk gambar. Jadi dia lebih kurang sama dengan jenis kategori nota A tadi. Cuma konsep dia masukkan gambar dulu. Barulah boleh masukkan tajuk dan juga nota yang kita nak letakkan. Okey. Yang nak buat tafsir tulisan gambar tu dekat sini saya rasa. Okey, sekejap. Saya ambil satu contoh nota. Okey, yang ni nota yang Abang Arif dah buat siap-siap. Okey, sini. Okey, pergi dekat bahagian 3 titik bertindih pada nota kita. Dan untuk tafsir secara perkataan manual tu, sekejap Allah dah terlupa lah pula. Okey. Yang ni silap sekejap. Copy.
Mana Cikgu Liana yang dekat keluarkan ni tulisan tu? kena dekat poster yang ada tulisan tu baru dia boleh ada tu. Dekat poster tadi yang ada tulisan tadi, lepas tu klik dekat tiga titik tadi. Kat situ ada tu grab image tag. Okey. Minta maaf Cikgu lupa pula. Terima kasih Cikgu Liana sebenarnya ada. Aduh, saya terlupa pula maklum lah kan. Dah explore banyak tadi, dah pergi berjalan jauh dengan Doraemon. Okey, saya ulang balik Terima kasih Cikgu Liana membantu sangat. Okey, macam mana nak jadikan kita punya poster tu dia keluar tulisan atau perkataan secara manual, tulisan biasalah daripada gambar yang ada tulisan. Okey, contoh katakanlah, saya ambil contoh poster ni poster pasti ni cantik, siapa lah owner buat ni kan. Okey, lepas tu pergi dekat tiga titik bertindih. Tersasul saya. Pergi kepada 3 titik bertindih di sebelah bawah. Lepas tu pilih grab image text. Nanti dia akan translatekan sendiri. Jadi pun. Nampak tak? Dia terus keluar daripada perkataan yang ada dalam poster ataupun kita punya banner ataupun gambar yang ada perkataan. Dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar sebiji-sebiji gini. Begitulah caranya untuk keluarkan perkataan yang ada dalam gambar, poster, banner tapi yang ada dalam kita punya laptop atau telefon tu. Jadikan dia sebagai tulisan manual ataupun tulisan yang biasa. Okey. Dia akan keluar macam ni lah. Selalunya dia tak keluar pada tajuk, dia akan keluar kepada nota biasa. Okey. Setakat tu, ada apa-apa nak tanya dan ada soalan ke? Okey. Sebelum saya nak masuk kepada Padlet sekejap. Kita nak jenguk Padlet ni. Okey, setakat tu masih boleh lagi peserta sekalian. Boleh ke tak boleh tu? Boleh ke boleh? Boleh respon tak? Nak tengok dulu responsa daripada peserta setakat ni. Sekejap. Saya nak sharekan saya punya Padlet dekat skrin semua. Okey. Ramai dah bagi thumbs up tu yang dah pakai apa dipanggilnya benda-benda menarik ni. Ramai dah ada emoji tu. Okey, terbaik. Terima kasih. Okey, sekejap. Saya nak tengok dah tunjuk dekat adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian Padlet kita pada pagi ini dan nak tengoklah kalau ada apa-apa soalan nak tanya ke. Okey, mari sini. Mari, jom kita tengok. Okey, setakat ni yang tulis dalam tu pun tak banyak lagi tau. Tapi minta bantuan lah daripada semua peserta jika ada sebarang soalan ataupun pertanyaan pertanyaan atau soalan boleh masukkan dekat link Padlet yang saya dah bagi dan Cikgu Liana dah sendkan dekat bahagian chat tu. Dan nota yang saya tunjuk dekat awal tadi ni pada permulaan boleh dapatkan pada link yang saya minta Cikgu Liana sendkan belaskan sekali lagi dengan link Padlet tu supaya lepas ni jika ada soalan terus yang berkaitan dengan kita punya sesi perkongsian dan saya punya tajuk ni boleh terus tanya dekat situ Okey, sebagai penutup lah sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada pagi ni, nak tengok komen-komen dan respons yang hebat dan mantap dan cun-melecun daripada semua. Setakat saya punya penerangan tadi, boleh faham ke tidak? Boleh komen 1 kalau faham. Kalau masih tak jelas ataupun sama-sama ataupun kurang faham, boleh tulis 2 dekat bahagian chat. Tulis dekat ruang chat tu nak tengok. 1 ke 2 yang banyak. Okey, banyaknya yang tak 1. Lagi. Nak tengok majoriti 1 ke 2. 1 tu yang dah faham sikit ataupun yang faham Yang faham sikit ke tak faham tu bolehlah tambah pada 1 Ada tak yang nombor 2 ni nak tengok? Okey.
banyaknya yang komen ada satu-satu. Okay. So saya habis nak tengok dulu lah respon daripada semua peserta adik-adik, cikgu-cikgu dan yang hadir pada pagi ini ya. Okey, banyaknya tengok tulis satu. Okey, setakat ni ada yang dah kalau nak tanya tu boleh bagi tahu lepas ni. Jadi saya rasa itu saja dulu Cikgu Liana untuk saya punya sesi perkongsian pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatian daripada adik-adik dan peserta sekalian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi jika diberi keizinan. Jika ada saya akan tunjukkan pula untuk paparan telefon pula. Okay, setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Cikgu Liana. Silakan. Cikgu Liana. Okey, jutaan terima kasih ucapkan kepada presenter kita pada pagi ini. Okey, adik Arif Irhan. Selalu silap selalu sebut dia Irfan. Adik Irhan. Okey, Arif Irhan. Jutaan terima kasih juga kepada adik-adik dan guru-guru yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Okey, apa yang disampaikan, yang dikongsikan itu semoga dapat manfaatnya. Okey, sangat-sangat menarik. Saya rasa Google Keep ni dia macam diary kita kan. Betul tak Adik Arif? Betul. Sangat-sangat menarik. Okey, dekat ruangan chat saya dah pluskan link EasyJail. Dia punya kod dia hashtag ya. Hashtag G. Okey, ada kat atas tu. Dia punya kod bengkel. Okey, itu saja saya rasa. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Terus sokong kami EDDIK Malaysia. Jika ada ucapan terima kasih kepada Adik Arif, boleh onkan mikrofon ataupun tulis di ruangan chat. Adik Arif, ada apa-apa lagi ucapan kepada peserta bengkel pada pagi ini? Ada sikit dia Cikgu Liana. Semoga apa yang saya sampaikan ni sebelum saya terlupa menjadi bekalan kepada panduan cikgu-cikgu, dan jika ada soalan macam saya beritahu tadi boleh sertakan pada Padlet. InsyaAllah saya akan tengok dari semasa ke semasa. Dan terima kasih kepada pihak EDDIK Malaysia kerana menjemput saya pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua peserta yang hadir walaupun ada lapisan pelbagai umur. Itu sahaja Cikgu Liana. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak kepada Adik Arif Irfan kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Jutaan terima kasih juga kepada adik-adik yang bersama kita pada pagi ini dan juga guru-guru. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Jangan lupa isi link untuk ECJ tu. Kod dia sekali lagi apa Cikgu Liana? Kod untuk ECJ tu? Kat situ hashtag GK, cikgu dah bagi dekat ruangan tu. Hashtag GKEEP. Kod bengkel pada pagi ini untuk link EasyJail. Jangan lupa isi untuk adik-adik tu. Nanti boleh simpan tu buat kenangan lepas ni. Kalau mana tahu ada lagi kan. Kalau tak ada tu bolehlah tulis dekat Padlet tu. Daripada tu Cikgu Nurul Huda. Terima kasih Cikgu Arif. Okey, sama-sama Cikgu Huda. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sikit ni ada manfaat kebaikan kepada cikgu-cikgu. Kalau ada faedah, manfaat yang banyak, bolehlah share kepada anak murid ataupun